Yang berhormat, sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab 15 minit. Sila Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih kepada 9 orang ahli yang berhormat serta 3 orang lagi yang telah mencelah semasa perbahasan berkaitan dengan bidang kuasa dan perbelanjaan Kementerian Pengangkutan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Pengangkutan Malaysia telah diberi kepercayaan untuk terus menjadi pemangkin pembangunan negara dengan memperkasakan sistem pengangkutan bagi sektor darat, udara dan maritim. Berteraskan teknologi. Oleh itu, melalui bajet 2021, MOT telah diperuntukkan bajet sebanyak 6.052 bilion ringgit yang meliputi perbelanjaan mengurus yang berjumlah lebih kurang 1.877 bilion ringgit atau 31% dan perbelanjaan pembangunan yang berjumlah lebih kurang 4.175 bilion ringgit atau 69% daripada keseluruhan perbelanjaan. Peruntukan yang diluluskan dalam bajet 2021 meningkat sebanyak 67.5% berbanding bajet 2020 yang berjumlah 3.614 bilion ringgit. Bagi perbelanjaan mengurus, peruntukan yang diluluskan meningkat sebanyak 6.7% iaitu daripada 1.758 bilion ringgit kepada 1.877 bilion ringgit. Manakala perbelanjaan pembangunan meningkat sebanyak 125% iaitu daripada 1.855 bilion ringgit kepada 4.174 bilion ringgit. MOT percaya peningkatan bajet 2020 MOT adalah untuk selaras dengan dasar pengangkutan negara 2019 hingga 2030 yang telah dilancarkan yang menjadi teras pembangunan pengangkutan yang mampan dan efisien. Teras 2, dasar pengangkutan negara iaitu mengoptimalkan pembangunan dan membina menyenggara infrastruktur perkhidmatan rangkaian perkhidmatan untuk memaksimalkan kecekapan bertujuan mewujudkan kemudahan rangkaian pengangkutan pelbagai mod dan mengukuhkan rejim penyelenggaraan infrastruktur pengangkutan. Di bawah perbelanjaan mengurus, lebih kurang 729 juta ringgit atau 38.8% diperuntukkan untuk pengoperasian agensi-agensi MOT dan juga pelaksanaan subsidi-subsidi. 597 juta ringgit atau 31.8% untuk tujuan perkhidmatan dan bekalan, lebih kurang 547 juta ringgit atau 29.2% bagi pembayaran emolumen dan baki selebihnya digunakan untuk pembelian aset dan lain-lain pembayaran seperti cukai dan sebagainya. Sejumlah 514 juta ringgit atau 27.4% daripada jumlah keseluruhan peruntukan mengurus MOT telah diperuntukkan bagi subsidi pengangkutan awam yang meliputi pengangkutan awam darat, rel dan udara, antaranya subsidi perkhidmatan luar bandar RAS dan subsidi tren tidak ekonomi TTE seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Krai. Subsidi ini bertujuan memastikan kesaling hubungan antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar untuk meningkatkan accessibility, mobility dengan izin rakyat dan juga sebagai katalis perkembangan aktiviti sosio-ekonomi negara. MOT mendengar keluh kesah dan jerih-perih rakyat mendepani cabaran kos hidup yang semakin mencabar. Subsidi pengangkutan awam juga bertujuan untuk mengurangkan beban kos hidup yang ditampung oleh rakyat dengan memastikan perkhidmatan pengangkutan tetap disediakan di kawasan-kawasan yang tidak menguntungkan syarikat pengendali melalui pelaksanaan tren tidak ekonomik TTE berjumlah 45 juta ringgit. Program Dana Bantuan Sementara Bas Henti-Henti ISBSF berjumlah 80 juta ringgit. Program Transformasi Perkhidmatan Bas Henti-Henti SBST berjumlah 48 juta ringgit. Insentif PAS bulanan tanpa had My100, My50 berjumlah 115 juta ringgit. Perkhidmatan Trans Skypark Link berjumlah 15 juta ringgit dan PAS Mutiara untuk warga utara berjumlah 2 juta ringgit. Di bawah perbelanjaan pembangunan pula, Kementerian ini memastikan matlamat strategi belanjawan 2021 akan dapat dicapai, iaitu matlamat kesejahteraan rakyat
kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Khusus untuk projek pembangunan dalam Rolling Plan pertama RP1 tahun 2021 Rancangan Malaysia ke-12, Kementerian telah menerima peruntukan 4.175 bilion ringgit. Peruntukan tersebut adalah bagi pelaksanaan 78 projek pembangunan yang merangkumi 20 projek baru dan 58 projek sambungan. Sejumlah 766 juta ringgit atau 18.35% telah diperuntukkan untuk 20 projek baru dan 3.409 bilion atau 81.65% diperuntukkan untuk 58 projek sambungan bagi memastikan semua projek pembangunan yang dirancang dan sedang berjalan dapat dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. Melalui peruntukan ini, pembangunan infrastruktur pengangkutan dapat diteruskan, khususnya menyediakan sistem pengangkutan awam yang cekap dan berkesan. Rakyat akan dapat menggunakan perkhidmatan pengangkutan yang selesa dan boleh dipercayai reliable untuk semua sektor pengangkutan iaitu darat, udara dan maritim. Sehubungan itu, peruntukan perbelanjaan pembangunan di bawah kementerian ini sebanyak 4.175 bilion ringgit terbahagi kepada 8 kategori seperti berikut. Pertama, projek rel kereta api telah diperuntukkan paling tinggi iaitu 3.21 bilion ringgit, 76.9% bagi pelaksanaan projek-projek rel kereta api berangkumi kerja-kerja membaik pulih dan mengukuhkan landasan kereta api Pantai Timur, meningkatkan keupayaan KTMB, projek pembaikan kereta api negeri Sabah dan pembelian rolling stock KTMB. Pengangkutan awam bandar yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seremban dan beberapa orang lagi Yang Berhormat yang diperuntukkan sebanyak 521 juta ringgit atau 12.48% ialah untuk kerja-kerja pembinaan infrastruktur seperti RTS Link yang baru saja dimeterai dengan pihak Singapura, iaitu peruntukan sebanyak 500 juta ringgit untuk tahun hadapan. Dan di samping itu yang bakinya 21% adalah penyediaan fasiliti park and ride yang memberi keselesaan kepada pengguna pengangkutan awam di mana projek itu sedang berjalan. Projek pengangkutan udara diperuntukkan sebanyak 195 juta ringgit adalah bagi kerja-kerja pembinaan dan menaik taraf infrastruktur lapangan-lapangan terbang serta pembangunan dan menaik taraf sistem kawalan dan pengurusan trafik udara, komunikasi dan radar. Projek pengangkutan laut telah diperuntukkan sebanyak 148.5 juta ringgit untuk kerja-kerja pengerukan, untuk laluan pelayaran, kerja pembaikan, pembinaan jeti Jabatan Laut Malaysia, pembinaan kompleks pejabat dan sistem peralatan Jabatan Laut Malaysia. Ini seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rompin tadi, di mana peruntukan untuk kita menyelenggarakan jeti hanya 16 juta. Dan di samping itu salah satu komponen yang paling besar ialah pengerukan. Saya memberi contoh, kalau di Kuala Perlis kita memperuntukkan 17 juta untuk kita buat kerja dredging pengerukan kerana disebabkan siltation. Kalau tidak, jeti itu tidak boleh digunakan. Begitu juga di jeti Kuala Kedah, 19 juta ringgit. Di Lumut, 50 juta ringgit. Dan 39 juta ringgit. Dan di Sarawak, 50 juta ringgit. Dan inilah antara kerja-kerja pengerukan yang perlu kita buat disebabkan siltation yang begitu kerap sekali. Dan kelima, bangunan dan pentadbiran Kementerian Pengangkutan diperuntukkan 55.8 juta ringgit menampung bayaran pembangunan kementerian agensi. Projek pembangunan jalan diperuntukkan 25 juta ringgit untuk menaik taraf atau membina pejabat peralatan dan sistem pengkomputeran Jabatan Pengangkutan Awam, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, dan penyelidikan dan pembangunan kejuruteraan diperuntukkan sebanyak 18 juta ringgit bagi projek cadangan penggunaan high speed weight in motion untuk pengumpulan data kenderaan dan penguatkuasaan ke atas kesalahan lebihan muatan kenderaan berat secara automatik dan berterusan di pelbagai negeri. Dan Industrial Collaboration Program Management Unit IMU Kementerian Pengangkutan diperuntukkan 1.2 juta ringgit.
Kementerian Pengangkutan akan mengenapasti kaedah untuk mempercepatkan pelaksanaan projek-projek sambungan dan memastikan projek baru dapat dilaksanakan pada tahun hadapan. Dan bagi menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, saya akan satu persatu. Yang Berhormat Seremban ada membangkitkan tentang RCVEP, iaitu di sebahagian utara. Untuk makluman Yang Berhormat, Jemaah Menteri telah memutuskan supaya untuk zon utara kita memperkenalkan, tetapi ianya tidak dibuat secara direct nego, ia akan dibuat secara RFP, tanda terbuka. Jadi dalam kerja-kerja perancangan dan pelaksanaan akan dibuat pada tahun hadapan, dan inilah peruntukan yang disediakan untuk kita memulakan RCVEP di peringkat utara. Dan mengenai peruntukan 6 juta RCVEP fasa 1 selatan, pembelian ianya adalah untuk bertujuan pembelian tag RFID untuk VEP, iaitu pendaftaran VEP kenderaan Singapura. Yang Berhormat Kuala Krai pula bangkit tentang CAAM, perundingan pasal takaful penumpang untuk penumpang penerbangan. Sekejap. Cadangan pengambilan insurans takaful atau konvensional adalah keputusan penumpang sendiri. Kerajaan menggalakkan semua penumpang untuk mencarum atau membeli insurans mengikut kemampuan dan jenis perlindungan yang dikehendaki. Ada soalan yang saya bangkitkan belum jawab lagi. Sekejap, siap. Saya tidak, sebab dia datang ni lainan, saya akan jawab dalam butiran dulu. Ada masa saya akan jawab yang lain, ya. Dan Yang Berhormat Jelebu ada bangkit tentang MH17. Oleh kerana dalam butiran kita ada 23.32 juta ringgit untuk kes pembicaraan yang sedang berlangsung. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kita telah menanggung 30% daripada kos bicara, iaitu berjumlah 23 juta ringgit. Dan kita mahu memastikan siapa yang bersalah itu akan dituduh di mahkamah. Dan proses mahkamah ini masih berjalan, dan ianya pada mulanya pihak berkuasa Belanda melakukan penyiasatan melalui Dutch Safety Board untuk teknikal, dan kemudian JIT untuk elemen jenayah. Dan kedua-dua ini sebenarnya dalam proses mahkamah, dan tujuan kita untuk membelajarkan kos ini ialah kerana ini pesawat Malaysia. Kita nak pastikan mereka melakukan kesalahan ini akan dituduh, dihadapkan ke muka pengadilan. Kemudian Yang Berhormat Menteri, boleh sikit Yang Berhormat? Boleh. Yang Berhormat Menteri, cuma yang pasal kes MH17 tadi, saya nak minta penjelasan Kementerian tentang perbelanjaan 23.320 juta ni untuk apa, Yang Berhormat? Yang kedua, Yang Berhormat, sekejap, kerana tadi Yang Berhormat dah jelaskan tentang SPAT tadi. Ada tidak perancangan Kementerian Yang Berhormat untuk mengecualikan bayaran Puspakom, GDB, lesen untuk pemandu e-hailing ini? Mereka kehilangan pendapatan hampir 80%, Yang Berhormat. Kalau dapat Kementerian bantu mereka yang terlibat e-hailing dan sebagainya ini untuk diberi percuma Puspakom, GDB dan sebagainya. Terima kasih, Yang Berhormat. Pak, sekejap, Yang Berhormat. Sebelum sampai itu, Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, seperti juga isu e-hailing tadi, saya bawakan juga isu taksi, pemandu taksi dan kereta sewa. Terima kasih. Yang Berhormat, tebal lagi ni. Saya nak cuba jawab tadi pasal MH17 di Belanda. Jadi ini apa di Malaysia. Selesaikan bab ni, 23 juta ini kos guaman dan juga mahkamah. Seperti mana yang saya kata, 30% itu ditanggung oleh Malaysia. Inilah kos yang patut ditanggung oleh pihak Malaysia. Itulah peruntukan untuk tahun depan untuk tujuan ni. Dan Yang Berhormat juga membangkitkan soal bagaimana kita boleh membantu pengusaha atau pengoperasi pengangkutan awam. Kita mencuba saya upaya, pertama kita memperjuangkan mereka dapat one-off, bantuan one-off. Kalau pada mulanya hanya pemandu teksi dapat RM600, dan kemudian kita peluaskan kepada pemandu e-hailing. Mereka juga dapat RM500 dan kita bagi pada kesemua. Dan selepas tu kita dengar juga rayuan daripada pemandu bas sekolah dan sebagainya. Ini kesemuanya kita beri secara one-off. Dan ada rayuan yang mana melalui wakil rakyat supaya ianya dapat diberi secara bulanan seperti Nayan. Saya rasa perkara ini perlu diangkat kepada pihak Kementerian Kewangan. Jadi bukan pihak kementerian yang mampu boleh kita bagi sebegitu. Kerana kita ada cara lain. Macam Kementerian Pengangkutan kita bantu macam mana?
Kita telah meluluskan satu undang-undang COVID di mana kita benarkan kenderaan ini diubah membawa barangan. Tidak ada masalah. Jadi bukan sekadar membawa penumpang, tapi sebagai satu pengangkutan yang boleh membawa barangan untuk meringankan beban mereka. Itu tidak menjadi masalah. Ya. Jadi dari segi pemeriksaan Puspakom, ianya adalah satu badan yang telah diberi konsesi. Jadi kalau mereka nak buat secara CSR, saya tidak ada masalah. Yang Berhormat Tapi Menteri. ini Yang adalah Berhormat, antara pihak Yang Berhormat, Puspakom pasal dengan bayaran pihak Puspakom, GDV dan sebagainya, lesen PSV sebagainya ni, walaupun sudah diberi konsesi, tetapi saya mencadangkan supaya pihak kementerian buat satu dasar supaya mereka yang terlibat dengan e-hailing dan sebagainya ini diberi pengecualian, Yang Berhormat. Kerana ini adalah merupakan satu perkara yang melibatkan ramai di kalangan mereka. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Saya ingin umumkan untuk tempoh COVID ini, usia kenderaan awam, saya lanjutkan secara automatik setahun. Bermaksud apa? Kalau dulu 10 tahun luput umur, tak boleh pakai lagi, sekarang boleh dilanjutkan setahun. Kita akan melihat keadaan. Ini sebagai satu contoh. Kalau tidak, mereka kena tukar. Mereka tidak ada duit. Jadi, inilah kemampuan kementerian yang ada, kita boleh buat kuasa yang ada pada kita untuk lanjutkan usia dia. Kalau tidak, dulu tertakluk kepada pemeriksaan yang lebih ketat. Tapi sekurang-kurangnya kita lanjutkan usia itu membantu mereka. Saya rasa ramai pengusaha teksi ini dia faham. Dan saya kena beritahu yang ahli-ahli yang berhormat, mengenai saman tadi, sebenarnya ramai mungkin tidak tahu. Kita telah memberi potongan diskaun 70% selama 2 bulan. Kita lanjutkan 2 kali. Jadi, nampaknya sambutan tu okey. Kenapa kita buat begitu? Saya dah maklum kepada Dewan Yang Mulia di sebelum tu, saya dapati ada 300,000 orang, saman dia tak mampu bayar. Dia kata saya nak jadi apa? Saya nak hantar barang makanan, tapi saya memohon GrabFood tak boleh, lesen saya tak boleh perbarui. Apabila melihat keadaan ini semasa MCO, tak apalah, kita bagi dia 70%. Kalau dulu kena bayar saman 500, sekarang tinggal 150 dia bayar, dia boleh cari menyara hidup. Jadi atas dasar itu kita bantu. Jadi dalam keadaan susah, kita membantu mereka, kita memberi pelepasan kepada mereka. Yang Berhormat minta 10%, iaitu diskaun 95%, itu belum pernah kita buat. Tapi kalau ada kes tertentu yang mendesak, kita akan bincang macam mana membantu, tapi case by case lah. Kecuali kes ini adalah dimasuk ke mahkamah, itu tidak boleh. Ya. Jadi saya rasa dalam keadaan ini kita sedia membantu, kita mendengar rintihan mereka, tapi biarlah satu kes yang genuine untuk kita bantu setiap pengusaha kenderaan awam ni, pengangkutan awam dalam kes ini. Yang Berhormat Ya, Menteri. Berhormat. Sedikit. Yang Menteri, Berhormat. Menteri Yang jawab sikit. berkaitan dengan pengusaha bas Saman, tadi, saman. Yang Berhormat. Pengusaha bas persiaran, pengusaha bas pelancongan Okey. yang terlibat dengan loan kredit tadi. Ada Yang tak? Berhormat Saya minta Yang Berhormat, bersabar tu sebagian beriman. Biar saya baca cepat-cepat. Supaya kita Saya faham. sabarlah ni. Berhormat Menteri, Semua ada kat isu sini. Ya? e-hailing. Okey, Yang Berhormat. Menteri, sedikit. Menteri, saya nak masa telah tamat, perlu tambahan masa 5 minit lagi. 5 minit lagi saya boleh. Menteri, tambah berkenan masa. saman. Bagi sikit. Saman, Tidak, Berhormat Menteri sedikit mengenai e-hailing. Tak apa. Kalau Yang Berhormat, saya tak lari. Lepas tu habis pun kalau apa masalah boleh cari saya. Cuma saya nak baca mereka Yang Berhormat Menteri bahas, kalau tak beri jawapan tak elok. mengenai syarikat e-hailing yang menjalankan bisnes mereka tanpa lesen perniagaan. Mereka ini merompak daripada duit halal syarikat e-hailing yang sah. Jadi seperti kita lihat tahun lepas JPJ telah memberkas Yang satu Berhormat ni syarikat tak bangkit King dalam Driver. masa tapi saya faham Yang Berhormat. Yes. Bagi syarikat e-hailing yang melakukan kesalahan sebegitu, kita sedang ambil tindakan. Baru-baru ni tindakan telah diambil di sebahagian utara, di bahagian Kuantan, kita sudah ambil tindakan terhadap syarikat-syarikat ini. Dan Yang ini Berhormat sangat Menteri, penting langkah bagi kita. pencegahan. Saya nak tahu langkah pencegahan sebab JPJ memang mereka buat roadblock, tetapi dan mereka cuba untuk Biar saya habiskan menangkis. Yang Berhormat. Saya nak habiskan ni. Saya minta supaya Menteri habiskan dulu jawapan. Okey. Terima kasih Batu Kawan dan Yang Berhormat, Padang Seraya Yang tunggu. Berhormat Ledang bangkit pasal RTS telah saya dah kata. Tadi yang kata wrongful termination ni, perkara ini boleh dirujuk kepada Kementerian Sumber Manusia, sudah ada presiden sekarang, dan yang mana kes itu dibawa ke mahkamah. Ya. Kemudian YB Ledang ada bangkit tentang pengangkutan awam, sama juga jawapan yang telah saya berikan kepada Yang Berhormat Seremban. Kemudian emolument kaki tangan kontrak SMART,
lanjutan kontrak daripada 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2022 selama 2 tahun untuk 596 orang kaki tangan yang terlibat. Kemudian YB Jelebu juga tanya pasal kes. Kes ni dah dibincangkan tadi, yang kes Belanda. Kenapa peruntukan ISBSF dikurangkan? Ianya dikarang berdasarkan kepada prestasi, tuntutan dan pembayaran kepada syarikat pengoperasi ataupun operator ISBSF tahun 2019 hingga tahun 2020. Bermaksud trendnya semakin menurun. Jadi apabila dibincangkan dengan Kementerian Kewangan, ianya adalah satu trend di mana kita menggunakan unjuran itu untuk kita berikan tuntutan berdasarkan kepada apa yang telah kita unjurkan, ya. Kemudian larangan untuk single hull dan single bottom. Sukacita saya maklumkan kepada Yang Berhormat Sibuti, perkara ini telah pun diselesaikan. Ya, memang benar. Apabila ada satu siaran daripada MSN 16, ianya menghadkan supaya kita tidak boleh untuk mencegah masalah pencemaran air, pencemaran minyak di kawasan-kawasan seperti Selat Melaka dan lain-lain. Kita kena menghindar. Sebab itu kita sudah lama kita menggunakan kaedah iaitu double hull, double bottom. Supaya langgar tu tak bocor terus, minyak tu tak tumpah. Sebab itulah, asas itulah yang kita nak pertahankan supaya tidak ada pencemaran. Dan saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan Sarawak ada berbincang dengan saya. Mereka juga ada ordinan perkapalan saudagar negeri. Jadi apabila saya dengar kenyataan mereka, dia kata kebanyakan sungai itu dia bawa diesel. Tetapi apa yang kita nak hindar ialah high grade oil. Itu yang sangat mencemar. Jadi satu keputusan telah dibuat, perbincangan telah dibuat, iaitu untuk Sarawak di sungai-sungai pengangkutan barang-barangan ini tidak jadi masalah. Tetapi ia tidak boleh dibuat di had pelabuhan, iaitu di Bintulu. Kalau di laut yang luas ni, kita tidak benarkan. Begitu juga Selat Melaka, Laut Cina Selatan, semua ni tidak boleh. Dan ianya kalau di kawasan pengangkutan sungai, terbatas kepada diesel dan juga ada yang menghantar makanan barang keperluan. Itu tidak menjadi masalah. Jadi perkara ini telah kita clearkan. Dan Yang Berhormat Kalabakan tadi ada sebut tentang LPKP, pantau parti ni. Saya nak beritahu, kalau ada mana-mana operator yang mendapat lesen daripada Apat Sabah dan mereka terlibat dalam gejala pemerdagangan manusia, lesen itu boleh ditarik balik. Kalau ada jenayah, unsur-unsur jenayah, kita boleh terus ambil tindakan dan minta polis menyiasat. Dan saya rasa ini ada satu perkara yang begitu direct sekali, tidak jadi masalah. Dan satu lagi perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat, iaitu mengenai Pulau Pinang. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tadi ada bangkitkan. Saya nak beritahu Yang Amat Berhormat, dasar kita ngalu-ngalukan pihak kerajaan negeri berbincang dengan pihak UPEN dan juga pihak berwajib untuk membincangkan dari segi penggunaan DE ataupun peruntukan pembangunan. Jadi saya rasa kerajaan negeri telah berbincang. Apabila direstui oleh pihak UPEN, akan diserahkan kepada kementerian kita sebagai satu kementerian teknikal. Tidak menjadi masalah. Sama ada PFI ataupun ada yang menggunakan dana melalui DE atau apa cara sekalipun. Kita sebagai agensi pelaksana. Jadi itu tidak menjadi masalah. Dan mengenai bond ni, saya rasa Yang Berhormat Menteri Kewangan telah jawab tempoh hari tentang bond yang diminta oleh kerajaan negeri. Saya tidak berulang. Yang akhir sekali Yang Berhormat tanya tentang perkhidmatan feri. Seperti mana yang saya telah bincang dengan Yang Berhormat, feri yang ada sekarang ini usianya 47 tahun. Nak cari alat ganti spare part pun sudah tidak ada. Jadi terpaksa kita gunakan katamaran. Ini pun zaman Yang Berhormat Bagan jadi Menteri Kewangan pun pada tahun 2019 pun telah putuskan gunakan katamaran. Jadi saya nak beritahu Yang Berhormat, jumlah penumpang yang menggunakan perkhidmatan feri ada 1.5 juta penumpang setahun, di mana 1.2 juta adalah orang. Dan cuma tak sampai 200,000 adalah kereta. Jadi saya rasa dalam soal ini, oleh kerana kita sudah ada jambatan pertama dan kedua,
perkara ini dapat kita redakan melalui sistem yang ada pada sini. Jadi kepada Ahli Yang Berhormat, banyak lagi isu saya tak dapat ceritakan satu persatu. Bertulis, Jadi saya bagi secara bertulis, saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat. Sikit Menteri berkenan saman. Sekian, terima kasih. Saman Terima Menteri. kasih Yang Berhormat Menteri.